InsyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Hasbiyallahu lidini, hasbiyallahu lidini, hasbiyallahu lima ahammani, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman bagha alayya, hasbiyallahu liman kadani bisu'in, hasbiyallahu indal maut, hasbiyallahu indal mas'alati fil qabr, hasbiyallahu indal mizan, hasbiyallahu indas sirat, hasbiyallahu alladzi la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa ila unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzati lillahi war rasulin. Allahumma ghnina bi halalin haram wa siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasrifu ya Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu ya Allah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa min lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah. Faqad fazal muttaqun wa ta'alaina hikmataka wa ansur alaina min hazamitika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah antuhimaladu. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian tafsir tuan guru kita. Sama-sama kita baca, mudah-mudahan untuk lagi barakah kita mulakan surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah malam ni ditujukan terus pada surau Al-Hidayah, Kampung Sungai Tangkas. InsyaAllah mudah-mudahan sama-sama kita share-sharekan pada grup. Mudah-mudahan mohon share, sama-sama kita share insyaAllah. Mohon surau Kampung Sungai Tangkas insyaAllah. Saja. InsyaAllah. Hari ini bab nombor 4, siri nombor 7, tafsir ayat nombor 4 insyaAllah. Tafsir nombor ayat nombor 4 muka surat 27. Siapa yang ada mohon buka kitab tersebut, tafsir Tuan Guru Nik Aziz Abdul Aziz, insyaAllah nikmat. Untuk lagi barakah kita hadiahkan pada Tuan Guru. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. InsyaAllah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Ayat nombor 4 surah Hud insyaAllah. Ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maksudnya kepada Allah
kepada Allah jualah kembalinya kamu, dan Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Kita tengok ayat yang mula, ilallahi marji'ukum, kepada Allah lah tempat kesudahan kamu belaka. Walaupun kamu kaya, miskin, tok alim ataupun raja yang duduk di istana, kamu semua akan berkesudahan dengan Tuhan juga. Oleh kerana ajaran kiamat itu sudah lama terpacak ataupun terpasak dalam kepala kita sebagai orang Islam, walaupun dizalimi, kita masih boleh bergerak di muka bumi ini kerana kita benar-benar yakin bahawa kezaliman hanya berlaku sesama manusia sahaja. Saya ulang balik perenggan ni. Walaupun kamu kaya, miskin, tok alim ataupun raja yang duduk di istana, kamu semua akan berkesudahan dengan Tuhan juga. Hebat macam mana pangkat kita, hebat mana kaya kita, miskin kita, tak kira kaya ataupun miskin, alim ke, raja, segala raja ke, dalam dunia ni, kesudahan kita adalah dengan Tuhan kita juga. Oleh kerana ajaran kiamat ini sudah lama terpacak ataupun terpasak dalam kepala kita sebagai orang Islam, walaupun dizalimi, kita masih lagi boleh bergerak di muka dunia ini kerana kita benar-benar yakin bahawa kezaliman hanya berlaku sesama manusia. Kita dah faham dah. Kita dah tahu dah, terpasak, dah termateri kiamat akan berlaku. Maknanya ada dua, kecil ataupun besar kiamat tu. Kalau yang kecil, mati kita. Besar, hancurnya bab dunia. Di atas dunia ini, kalau kita berbuat zalim, kadang-kadang kita tidak kena denda. Kerana apa? Kerana kita baik dengan orang-orang besar yang berjawatan, yang tidak sedar bahawa dia adalah orang besar yang bertanggungjawab menjaga orang-orang bawahnya, orang-orang yang di bawahnya. Dia menerima rasuah daripada orang-orang zalim tertentu kerana orang ini rajin menjamunya dengan cara membawa durian serta duit ke rumahnya. Kadang-kadang dia berkata, aku hendak menumpang juga, walaupun dia jahat. Allah, itu. Itu yang berlaku bab kezaliman. Saya ulang balik perenggan ni. Berat juga nak difaham. Di atas dunia ini, kalau kita berbuat zalim, kadang-kadang kita tidak kena denda. Betul? Betul? Terlepas daripada hukuman dunia. Tapi dia terlupa hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Memang recorded, memang tertulis, memang tidak boleh lari, tidak terkecuali. SPRM lepas, BPR lepas, polis lepas, penguasa semuanya dia lepas. Ingat, penguasa yang maha kuasa tu lagi hebat. Dia takkan lepas. Dia takkan terkecuali. Kenapa tidak kena denda ataupun terlepas? Kerana kita baik dengan orang yang besar jawatannya, tidak sedar bahawa dia adalah orang besar yang bertanggungjawab menjaga orang-orang yang di bawahnya. Pangkat yang besar sepatutnya dia menjaga orang di bawah, tapi dia pun subhat juga, terlibat juga. Dia menerima rasuah daripada orang-orang zalim tertentu kerana orang ini rajin menjamunya dengan membawa durian contoh serta duit ke rumahnya. Kadang-kadang ia berkata, aku tumpang aja. Kata Tok Guru, aku nak menumpang saja. Dia dah tahu tu orang tu yang bagi rasuah memang jahat, tapi dia pun nak menumpang juga share orang jahat. Kezaliman yang berlaku di muka bumi ini adalah kerana manusia ada kepentingan diri. Manusia ada kepentingan diri.
Adakah Tuhan berbuat zalim kepada manusia? Jawabnya tidak. Kerana apa? Kerana dia tidak ada kepentingan diri. Tidak pakai kereta. Tidak perlu menukar tayar motorkar. Tidak makan durian. Tidak berhendak kita menjamu. Tidak berhendakkan benda itu atau benda ini. Bila Tuhan tidak ada kepentingan terhadap manusia, jika manusia berbuat zalim, dia akan pukul selalu, yakni terus. Kalau tidak dipukul di dunia, mesti dipukul di akhirat kelak. Allahu Akbar. Itu kena renung kita. Ya. Pasal apa? Kezaliman yang berlaku ini bukan daripada Allah. Berlaku di muka bumi adalah kerana manusia ada kepentingan diri dia sendiri. Berbeza dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak akan berbuat zalim kepada manusia. Pasal apa? Pasal dia tidak ada kepentingan diri. Tak terjejas langsung Allah Taala. Manusia yang buat maksiat hebat-hebat pun dia tak terjejas langsung. Tu. Dia tidak ada kepentingan diri. Dia tak perlu kereta. Dia tak perlu menukar tayar motorkar. Dia tidak makan durian. Tidak berhendak pun dia nak berjamu selera. Tidak berhendakkan benda atau benda ini. Allah tidak ada kepentingan terhadap manusia. Jika manusia berbuat zalim, dia akan pukul selalu ataupun pukul terus kepada manusia. Kalau tak dipukul di dunia, dia tunggu di akhirat kelak. Allah Akbar. Itu kena renung kita, tuan-tuan. Memangnya hebat Allah Subhanahu Taala. Manusia saja kedegilan yang amat sangat. Pasal apa? Pasal Allah dah bagi peringatan yang hebat. Jadi hasil daripada itulah maka manusia akan merasa puas hati bertuhankan Allah dan boleh menerima ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ajaran yang betul. Sakibaki orang yang tidak berpuas hati menerima agama Islam ini adalah kerana dirinya sendiri tidak sedar, asyik dengan benda-benda lain. Bangun pagi, celik mata baca surat khabar. Jumpa gambar orang perempuan. Orang Kelantan kata, Tok Guru kata, Oretino. Tengok program TV. Al-Quran yang merupakan surat khabar daripada Allah, kadang-kadang setahun tidak dibaca walaupun sekali. Ni sekarang pandemik COVID-19. Ada tak Quran? Allah hadiah Quran. Tu pun kadang-kadang susah nak dijenguk. Ada segolongan macam tu. Pasal apa? Dia menyibuk je rancangan Quran. Mengganggu komersial, mengganggu ekonomi, mengganggu macam-macam. Pasal apa? Bila dibacakan, ditadaburkan pula. Ditajwidkan, ditilawahkan pula. Mengganggu katanya. Wahal Allah hadiahkan dalam keadaan COVID ni. Sebelum ni tak pernah berlaku keadaan sebegini. Adanya berlaku Quran 4 jam sehari di TV. Siap tilawah, siap taranum, siap ada tadabbur. Zaman dulu tak ada. Sebelum COVID tak ada. Maksudnya Allah ni masih sayang lagi kita. Kalau dulu pagi saja dah buka surat khabar. Zaman tak ada internet, zaman tak ada handphone. Pagi-pagi. Itu yang di Indonesia panggil Quran. Dia panggil surat khabar ni Quran. Bukan Quran, Quran. Maksudnya apa? Surat khabar. Kita ingatkan dia baca Quran, rupanya baca surat khabar. Allah, teman. Tapi surat khabar daripada Allah Ta'ala tak disentuh. Setahun sekali. Waktu bila? Ramadan. Waktu bila? Waktu berpuasa. Ada pun kalau ada program tadarus.
Tu pun kadang-kadang kedegilan juga. Ni dalam musim COVID tahun lepas dah ada tadarus, dah ada Ramadan, tapi terlepas juga macam tu. Ini pun dah masuk setahun lebih, dah nak masuk tahun kedua COVID. Ramadan hampir tiba. Cuba renung-renung daripada perkataan Tuan Guru, ya, janganlah Al-Quran tu merupakan surat khabar daripada Allah Ta'ala. Kadang-kadang baca, setahun pun tidak dibaca, walaupun sekali. Allah, tuan-tuan. Inilah punca yang menyebabkan timbulnya pelbagai masalah dalam masyarakat Islam itu sendiri. Jangan dikira lagi orang-orang yang tidak beragama Islam. Muhasabah diri kita terlebih dahulu sebagai orang Islam. Kita kena ingat, apa-apa yang berlaku, apa-apa pun yang kita buat, akhirnya akan berkesudahan dengan Tuhan juga. Kamu terpaksa berlutut dengan aku. Kamu terpaksa jilat tapak kaki aku. Maknanya, mahu tak mahu, apabila manusia memikirkan panjang mengenai masalah itu, maka dia akan terhenti daripada melakukan kejahatan. Tu kena tadabbur, kena terfikir dengan bab-bab tu. Ya. Kenapa? Punca yang menyebabkan timbulnya masalah antara umat Islam atau masyarakat Islam sendiri. Itulah puncanya. Quran ditinggalkan. Jangan dikira lagi orang-orang yang tidak beragama Islam. Itu lain cerita. Orang kafir, cerita lain. Ya. Kita kena muhasabah diri kita terlebih dahulu sebagai orang Islam. Kita kena ingat apa-apa pun yang kita buat akhirnya akan berkesudahan. Ending point tu kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kena fikir kita. Masa itulah kita terpaksa berlutut dengan Allah Taala. Ya, berlutut, meraung kita dengan Allah Taala. Tapi waktu tu dah terlewat. Maknanya mahu tidak mahu, bila manusia memikirkan sepanjang-panjangnya mengenai masalah tersebut, maka dia akan terhenti daripada melakukan kejahatan. Bila fikir yang terbaik, terus kita tahu ending point kita kepada Allah Ta'ala, kita boleh terhenti daripada melakukan kejahatan. Tuhan menambah lagi, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah memang berkuasa penuh di atas segenap perkara. Dalam pengajian bahasa dan sastra Arab, perkataan qadir dipanggil sebagai sifat musyabbah, iaitu al-sifatu musyabbah. Manakala perkara qadir adalah isim fi'il. Dalam ayat ini, Tuhan tidak menggunakan perkataan berbentuk isim fa'il. Bahkan dia menggunakan sifat musyabbah, kerana ia memberi makna yang berkekalan dan berterusan. Maknanya, kekuasaan yang ada pada aku ini berkekalan. Kekuasaan Allah ni terus kekal, tak ada henti. Tidak seperti kekuasaan yang ada pada kamu, yakni manusia. Kita yang duduk di atas muka dunia ini turut diberikan kuasa menampar orang, menendang orang, memberi jamuan kepada orang, memberi duit kepada orang dan menolong orang. Kita pun dapat, tapi limit takat itu je. Tapi kuasa yang maha kuasa adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kuasa yang Tuhan beri kepada kita, tetapi kuasa itu tidak berterusan. Ada masanya kita sakit dan ada tidak boleh bekerja. Orang yang gagah dan handal pun akan jatuh sakit juga. Kuasa yang ada pada kita seperti kuasa bercakap, kuasa tenaga dan kuasa berfikir, semuanya tidak berterusan. Ia hanyalah pemberian sementara daripada Allah Ta'ala. Kalau kita seorang pegawai besar, ketika kita menjadi pegawai, itulah waktunya kita berkuasa. Bila sampai time pencen dan kena pecat, kita serupa saja dengan orang biasa. Adakah orang yang telah memecat? Adakah orang yang boleh memecat Allah? Tidak.
Adakah Tuhan kena pencen? Tidak. Adakah Tuhan ini jenis yang mengalami sakit dan demam? Tidak. Adakah dia fashion jenis malu-malu mata, yakni rendah diri? Pun tidak. Ni berbeza dengan kita. Macam mana hebat kuasa kita, pangkat kita, satu masa akan jatuh. Sama dengan orang biasa. Oleh itu yang demikian, kuasa yang ada pada Tuhan bersifat qadir, iaitu kuasanya, kuasa Allah terus menerus, bukannya seperti mana qadir. Sebab itulah orang Arab yang tahu bahasa Arab disebabkan dia memang orang Arab, bukannya kerana dia mengaji, yakni belajar. Apabila membaca Al-Quran, dia akan merenung sungguh-sungguh. Dia menjadi lembik, tidak bermaya dan tidak berdaya melawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Bila direnung bahasa Arab yang ada dalam Quran tu, perkataan yang dalam Quran tu direnung betul-betul, dia punya maknanya terduduk dia. Dia tewas pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni satu perkataan tu yang dalam maksudnya dia boleh terduduk, tersungkur dia, ya, tak terdaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak daya dia melawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesetengah orang tua ada mengajarkan kita adab ketika membaca, mengaji dan mentafsir Al-Quran. Kita kena buang belaka fahaman yang sudah sedia ada di dalam hati. Seperti mana kita sekarang ini masuk ke dalam dewan dengan tubuh kosong hanya untuk mendengar pengajian. Kita tanggalkan kasut dan letakkannya di tangga. Payung dan tongkat pula kita sangkutkan ke tangga. Masuklah beg-beg yang digunakan untuk membeli ikan pun kita letak di tangga. Begitulah juga dengan fahaman yang ada pada kita sekarang ini. Kalau kita boleh meletakkannya di tangga belaka, masuklah ke dalam bilik kuliah ini dalam keadaan hati yang kosong, supaya kita boleh menerima apa sahaja yang disebutkan oleh Allah. Kalau kita masuk ke dalam dewan ini dalam dengan barang yang sudah ada di dalam hati, apabila Al-Quran cuba hendak masuk, ia akan ditendang keluar. Ni contoh bila nak baca Quran, nak masukkan roh kita dalam Quran ni ke dalam kita, tu kadang-kadang payah nak masuk. Pasal apa? Dah ada isi, kena pula isi yang dalam badan ni, isi dalam jiwa kita masih yang kotor lagi. Itu yang perit nak dimasukkan. Tak boleh terima dengan bab-bab yang dalam Al-Quran. Ni maksudnya, ya, maksudnya kita kena kosongkan. Bila mengaji Quran, kita kosongkan diri kita. Tinggalkan kasut, tinggalkan beg. Hati kita kosongkan. Kita nak sedut apa yang ada dalam pengajian. Kita nak sedut apa yang dalam Al-Quran. Bau berisi dalam jiwa seseorang tersebut. Sebagaimana anak-anak murid kena mengosongkan jiwa mereka daripada fahaman yang bertentangan dengan Al-Quran. Begitulah juga Tok Guru. Dia kena mengajar dengan segala keikhlasan. Dia kena sebut apa yang Tuhan suruh sebut dan mengajar apa yang Al-Quran suruh ajar. Janganlah Tok Guru yang sudah tahu Al-Quran, apabila dia hendak begini, maka dia takwilkan juga supaya jadi serupa dengan kehendaknya. Ketika itu, dia berdosa besar. Tu tanggungjawab Tok Guru pun sama juga. Mengelak sikit daripada ayat Quran, ya, dipusingkan ayat Quran, dia berdosa besar. Ya, dah tahu Quran tu kebenarannya hebat. Tapi bila dah satu masa, bila dah terikut dengan nafsu ataupun nak mengelak dengan bab kebenaran Allah Ta'ala tu, kebenaran Quran, akhirnya dia mengelak ataupun melencong dia. Ingat, itu dipanggil satu dosa yang amat besar dalam Tuan Guru punya tulisan. Pertama, dia bersalah dengan Tuhan kerana bertuhankan dirinya sendiri dan tidak bertuhankan Allah.
Bila dia melencong daripada kebenaran, dia berfatwa kepada diri dia sendiri, bukan dia mengikut perintah Allah Ta'ala. Maksudnya dia bertuhankan diri dia sendiri. Dia boleh buat statement, dia boleh buat fatwa. Itu kesilapan besar. Allah hendak macam ini, tetapi dia pergi curah ikut cara lain. Curah ikut cara lain. Dia tak ikut acuan yang Allah tunjukkan, kerana hendak serupa dengan kehendak hatinya, ikut bab hatinya. Yang kedua, dialah yang menyebabkan orang kampung jadi punah jahanam, kerana orang kampung mengharapkan perkara yang dicakap itu adalah benar. Itu pun sama juga. Siapa orang dah percaya dekat dia, dia melencongkan, orang lagi percaya, lagi punah jahanam kampung tersebut. Inilah yang menyebabkan alim ulama terlebih dahulu dimasukkan ke dalam neraka sebelum diberi daripada penyembah-penyembah berhala. Perkara begini berlaku kerana kita lupa bahawa Allah Ta'ala berkuasa penuh atas segenap perkara. Ini nak ingatkan para tok guru, para alim ulama, para pengajar-pengajar, para guru-guru. Dalilnya ini, tok guru pesan, antara yang menyebabkan alim ulama terlebih dahulu dimasukkan ke dalam neraka sebelum penyembah-penyembah berhala dimasukkan. Pasal apa? Dia melencong daripada ajaran yang sebenarnya. Tu. Bimbang nak baca ayat tersebut, dilangkahnya buka surat tersebut. Berlaku. Pasal apa? Nak jaga status, nak jaga nama, nak jaga takut tak dipanggil lagi ceramah, tak dipanggil lagi kuliah. Bimbang dia. Nak menjaga hati pemerintah, nak menjaga hati pentadbir. Berlaku. Tak boleh tegur pembesar yang tak pakai tudung contohnya. Dia tidak baca ayat tu, dia bimbang pembesar ada di situ. Terasa pula pembesar. Dia terlupa Allah lagi terasa. Dia terlupa Allah merasakan lencongan dia tu tak disedari. Pasal apa? Dia anggap pembesar itu lagi besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu akibatnya menyebabkan dia dimasukkan ke dalam neraka sebelum daripada penyembah-penyembah berhala. Perkara begini berlaku kerana kita lupa bahawa Allah Ta'ala berkuasa penuh atas segenap perkara. Kalau kita tahu bahawa Tuhan ini berkuasa penuh, sementara kita ini lemah, maka kita tidak akan buat perkara-perkara yang dimurkai Allah Subhanahu. Kita dah tahu dah Allah tu maha hebat, Allah maha berkuasa. Kenapa kita masih lagi nak buat benda-benda yang melemah kita, memurkai Allah Ta'ala? Ataupun senang kita cerita, yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ingat begitu, insya-Allah kita akan selamat daripada bala bencana. Sebab tu kita jangan buat perkara-perkara yang mengundang kemurkaan Allah. Sambung terus ayat tafsir ayat nombor 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala innahum yasnuna sudurahum liyastakhfu minhu. Ala hina yastaghshuna siyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu alimun bizatis sudur. Sadaqallahul azim. Surah Hud, surah nombor 11 ayat nombor 5. Nombor 5, maksudnya, ketahuilah sesungguhnya mereka yang ingkar itu membongkokkan badan mereka untuk menyembunyikan, yakni perasaan buruk yang ada di dalam dada mereka daripada Allah. Ketahuilah semasa mereka berselubung dengan pakaian mereka sekalipun, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka zahirkan. Sesungguhnya Ia Maha mengetahui akan segala isi hati yang ada di dalam dada. Surah Hud, surah nombor 11, ayat nombor 5.
Kita ingat, ulang balik, ketahuilah sesungguhnya mereka yang ingkar itu membongkokkan badan mereka untuk menyembunyikan perasaan yang ada di dalam dada mereka daripada Allah. Dia nak sembunyikan perasaan di dalam dada. Yang bercakap dalam dada ni, hati yang bercakap ni, Allah record. Allah Maha mendengar, tuan-tuan. Ni. Apalagi siap-siap bongkokkan badan untuk menyembunyikan. Tak. Pasti Allah ketahui. Semasa mereka berselubung dengan pakaian mereka sekalipun, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka zahirkan. Sesungguhnya Ia Maha mengetahui akan segala isi hati yang ada di dalam dada. Malaikat tak tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Apabila 5 perkara tadi dibaca, dikursuskan akan dan didedahkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka orang-orang yang mendengar merasakan tidak ada peluang lagi untuk mereka melawan, kerana Muhammad itu dilantik oleh Allah Ta'ala. Itu berkuasa penuh. Tetapi tidak semua pendengar memikirkan lagu itu ataupun macam tu. Ada juga dari kalangan pendengar tetap tidak mengubah pendirian mereka. Jadi sewaktu hendak melawan Nabi Muhammad SAW di dalam majlis, kadang-kadang orang ini mengecilkan tubuh dan merendahkan muka mereka supaya tidak dapat ditatap oleh Nabi Muhammad SAW. Tuhan berkata, ala innahum nasudurahum. Ingat bahawa mereka itu gulung dada mereka, liyastakhfu minhu, dengan tujuan hendak berlindung diri atau menusuk sembunyi daripada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iktibar daripada Al-Quran benar-benar dapat menyayat dan melukakan hati orang-orang tertentu. Serupa kita kata beginilah, di dalam majlis kita ini tentulah ada polis, yakni SB, Special Branch. Ini cerita waktu Tok Guru sedang kuliah. Yang datang bukannya hendak mengaji, yakni belajar, tetapi hendak mencari rahsia. Walaupun dia SB ataupun Special Branch zaman itu, tetapi orang mengenalinya sebab dia juga keluar dan masuk ke pejabatnya. Jadi apabila dia tahu orang mengenalinya sebagai SB, kadang-kadang dia tetap menyusup ke dalam majlis-majlis kita. Kalaulah saya ataupun hamba dunung adik kakak tuan puan, dan kebetulan renungan hamba ini kena sungguh kepadanya, tentulah dia akan mengecilkan sedikit badannya. Ustaz nampak aku, Ustaz nampak aku, katanya. Ni zaman dulu, bila ceramah Tok Guru, memang ada orang yang mengendap, mengintai, merisik ataupun menyiasat, riki-riki tengok apa Tok Guru baca, apa Tok Guru nak bagi rahsia. Nak direkodkan, nak dicatatkan untuk dilaporkan. Ini zaman Tok Guru dulu. Ala hina yastaghshuna siyabahum. Ingatlah wahai Muhammad, usahakan dia itu mengecil tubuh, malah kalau dia tudung tutup tubuh dia dengan kain selimut tebal hingga tidak tahu balik sebelahnya, mana kepala atau balik mana ekor. Ya'lam, Tuhan tahu juga ma yusirrun, barang yang mereka sorokkan, barang yang mereka rahsiakan, wa ma yu'linun, dan barang yang mereka lahirkan. Semuanya adalah Allah Maha mengetahui. Perkara yang dia buat secara lahiriah
pun aku tahu, dan perkara dibuat secara sulit pun aku tahu juga. Oleh yang demikian, tidak ada faedah sedikit pun dia mengecilkan tubuh dan dia melitupi tubuhnya dengan kain kerana perkara ini dan terdedah juga. Kalau tidak terdedah esok lusa di dunia ini, ia akan terdedah juga di akhirat nanti. Aku akan dedahkan di akhirat, di hadapan kamu dan di hadapan beratus ribu juta orang. Ketika itu aku akan berkata, dahulumu ke inilah yang tidak mendengar kata. Kalau dibacakan ayat Quran, dia akan mengecilkan tubuhnya. Jadi tindakan mengecilkan tubuh di atas muka bumi ini hanyalah usaha manusia yang lemah. Ya, itu yang menyorokkan badannya atau menyorokkan jadi munafik dia, itu dipanggil manusia yang lemah. Kalau manusia itu sedar diri bahawa dia akan didedahkan juga di akhirat kelak, maka dengan sendirinya dia tidak akan membuat sesuatu yang bercanggah dengan perintah Allah Ta'ala. Kerana innahu alimun bizatis sudur. Tuhan ini maha mengetahui segala isi dada. Sebanyak mana tindak tanduk manusia di atas muka dunia, pada hakikatnya ia datang dari sisi dada. Isi dada itu maknanya hati. Serupa hamba bercakap sekarang ini, walaupun suara keluar dari mulut, tetapi hakikatnya bermula daripada hati. Bila kita berlari di tengah padang, walaupun nampak kaki yang bergerak, tetapi hakikatnya datang daripada hati juga. Hati yang suruh berlari, bercakap, memegang, dan hati jugalah menyuruh berbuat benda itu dan benda ini. Oleh yang demikian, tidak perlulah dia menyusup atau menyorok atau menungging. Sebanyak mana yang terselit dan menyelinap ke dalam hati kamu sendiri. Sebanyak mana yang terselit dan menyelinap ke dalam hati kamu semua. Tuhan kata, aku tahu belaka. Nak menyuruh macam mana kita? Ya, Allah Maha mengetahui. Itu antara yang disebutkan di dalam ayat nombor 5. Surah Al-Hud, surah Hud, ayat nombor 5. Terus sikit, ayat nombor 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Sadaqallahul azim. Surah Hud ayat nombor 6. Maksudnya, dan tiadalah sesuatu pun dari makhluk-makhluk yang bergerak di bumi melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya dan mengetahui tempat kediamannya dan tempat ia disimpan. Semuanya itu tersurat di dalam kitab Lauh Mahfuz yang nyata, yakni kepada malaikat-malaikat yang berkenaan. Surah Hud ayat nombor 6. Ini menceritakan, ya, tiada suatu pun dari makhluk-makhluk yang bergerak bumi melainkan Allah juga yang menanggung rezekinya, mengetahui tempat kediamannya dan tempat di mana dia simpan. Semuanya telah tersurat di dalam kitab Lauh Mahfuz yang nyata, yakni kepada malaikat-malaikat berkenaan. Ni surah ayat nombor 6. Boleh lagi. Kemudian naik setangga, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang yang merayap ke muka bumi ini, di muka bumi dunia ini, kecuali aku beri rezeki belaka. Pergerakan setiap makhluk yang dalam dunia ni, di muka dunia ni, ke bumi ke muka dunia, kalau Allah tak gerakkan, dia tak bergerak.
Ni semuanya rezeki Allah yang beri. Kenapa kamu hendak menyusut, wahai manusia, sedangkan kamu merupakan raja di alam ini? Tidak ada manusia, tidak ada makhluk yang lebih mulia. Tidak ada makhluk yang lebih mulia. Sedang kamu merupakan raja dalam ini, tidak ada makhluk Tuhan yang lebih mulia selain daripada kamu. Kalau binatang melata seperti cicak, lipas katak dan mengkarung yang tidak ada harga ini pun, aku bertanggungjawab di atas sejak ia dijadikan hinggalah ia membiak. Maka kamu yang begitu mahal dan mulia di sisi aku, ya Allah, terlebih mustahak lagi aku beri tumpuan sepenuhnya. Adakah kamu fikir aku tidak tahu kalau kamu mengecilkan badan begitu? Kamu hendaklah mengecil walaupun macam mana sekalipun, aku tahu belaka. Hebatnya pergerakan kita, Allah Maha mengetahui. Yang kena hati-hati kita, janganlah kita mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cara Tuhan torture sehingga masuk ke dalam hati kita, menyebabkan kita berasa manusia tidak boleh membuat tindakan yang bercanggah dengan Tuhan. Memang padanlah Tuhan menyuruh kita menjadi hamba abdinya kerana Dia yang menjadikan kita. Rezeki yang kita nikmati sekarang semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kita orang kampung, rezeki hanyalah merupakan makan, minum dan pitih emas, duit emas sahaja. Sedangkan sebanyak mana yang ada pada kita boleh juga dinamakan sebagai rezeki. Itu yang Allah bagi. Siapakah yang beri kita nyawa sekarang ini kalau tidak datangnya daripada Allah Ta'ala? Kita minum air walaupun seteguk, dan manakah datangnya air dalam kalau tidak daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Kita makan nasi daripada sebutir, daripada manakah datangnya nasi itu kalau tidak daripada Allah Ta'ala? Akhirnya sekali, segala anggota yang ada pada kita seperti kaki, tangan, mulut dan hidung, semuanya merupakan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga jika kita ditakdirkan mendapat anak yang cacat, Tuhan tidak mengenal siapa ketika memberi rezekinya. Malah ada yang juga orang kaya yang berumah besar, pitih ataupun duit, hartanya banyak tetapi anak cacat. Ini menunjukkan bahawa semua rezeki datang daripada Allah Ta'ala dan Allah tidak memilih orang. Jika Dia hendak beri, maka Dia akan beri. Ini menunjukkan bahawa Dia berkuasa dan bermaharaja lela. Wajarlah manusia menjadikannya Tuhan kerana Dia berkuasa penuh. Itu hebatnya ayat nombor 6 surah Hud, menceritakan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita sambung esok pagi, lepas waktu subuh. Mudah-mudahan kita diberkati Allah Ta'ala malam ni, ada pengertian sedikit, tak banyak pun sedikit, untuk mengingatkan kita hebatnya kekuasaan Allah Ta'ala. Allah Maha mengetahui, Allah Maha menyayangi kita juga, insyaAllah. Mana yang baik daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya, dah masuk isyak, kita sambung esok insyaAllah. Kita sudahi surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahi ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbir imanana wa ahsin a'malana wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syari amrina wa qdiha wajina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami,
elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu dzunuba illa anta tawassalna bizi wa jabar wa tasamna bima la quduhal ladzi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asma. Bismillahilladzi la yadurru ma asmi azab. Bismillahil kafi. Bismillahil muafi. Bismillahilladzi la yadurru ma asmi syai'un fil ard wala fis sama wa huwa samiun alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala wa mali. Bismillahi ala wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in atani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazajaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli jabbarin anni wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'i su wa min syarri kulli dabbah anta akhizun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Surau Al-Hidayah, Kampung Sungai Tangkas, Kajang. Benarkan ruang untuk kita terus online. Mohon kita doa-doa ramai-ramai, doa sama-sama untuk kita dapat offline balik kuliah kita. Offline maksudnya kita berkuliah di surau ataupun di masjid. Kita berdoa sama-sama insyaAllah. Jangan kita putus asa, teruskan doa. Allah bersama dengan orang yang berdoa. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.